Cuti-cuti Malaysia, itu dia gambar burung. Nah, kalau di tangan saya ini dalam majalah Malaysia Bird Watching Paradise, ini yang saya tunjuk ini adalah salah satu spesies yang hanya ada di Malaysia, iaitu burung merak Malaysia. Jadi nak tengok burung ini kena pergi ke lokasi-lokasi yang memang kita boleh duduk bersabar, lepas tu kita boleh capture image-image begini. Jadi hari ini untuk kita berbincang mengenai pelancongan Malaysia ini, salah satu aktiviti yang kita nak bagi tahu kepada masyarakat bahawa aktiviti ini boleh dilakukan, iaitu aktiviti bird watching Paradise. Bird Watching Paradise itu tajuk buku, tapi aktiviti bird watching ataupun melihat burung. Ada orang pergi melihat burung saja dan nak tengok. Contohnya kalau kat Kuala Lumpur ini ada dekat Lake Garden, ada taman burung, dan juga ada yang pergi tengok saja, ada juga yang suka membidik untuk mendapatkan gambar-gambar yang secantik ini. Jadi bersama saya adalah Encik Andrew Sebastian, iaitu Presiden juga pengasas Persatuan Eko Pelancongan dan Konservasi Malaysia, EcoMai. Sebutnya EcoMai ya. Jadi Encik Andrew, tadi kita dah ceritakan sedikit antara kalau macam dalam ni banyak spesies-spesies yang kalau macam di kulit buku ini spesiesnya ada di 3-4 negara. Jadi untuk melihat burung-burung tersebut ataupun burung-burung ini yang ada dalam buku ini, penulisnya juga adalah Encik. Jadi di mana lokasi-lokasi dan kenapa aktiviti bird watching itu penting untuk pelancongan Malaysia? Okey. Pertama, aktiviti memburung ataupun bird watching sangat penting kerana ianya nombor satu menjadi penjana ekonomi ya untuk negara, kerana negara kita saya rasa khazanah alam di Malaysia antara 12 dalam 12 negara di dunia ni, Malaysia nombor satu ya dari segi kepelbagaian spesies ya. Jadi ada 12 negara di seluruh dunia, Malaysia salah satu daripada 12 negara itu yang mempunyai 75% daripada spesies-spesies hidupan liar. Jadi di Malaysia khazanah alam kita semakin menonjol, dan aktiviti memburung ini adalah salah satu produk unik di mana kita dapat menjana pendapatan untuk negara dan juga untuk menampilkan komoditi ataupun produk yang tempatan ya, untuk komuniti tempatan. Jadi nak tarik pelancong asing, mungkin tidak sekarang tetapi pada masa hadapan, di mana lokasi-lokasi antara lokasi yang menjadi tumpuan untuk kita memburung ini? Jadi aktiviti memburung ni untuk antarabangsa memanglah kita kena perlahankan tahun ni, tapi untuk secara domestik kita kena war-warkan kerana rakyat kita perlu tahu dulu ya bahawa kita ada khazanah yang cantik. Pergilah mengembara, pergilah melancong dalam negara kita sendiri, kerana kawasan-kawasan khas seperti kawasan di Taman Negara, Bukit Fraser, Langkawi, di Krau, juga di Negeri Sembilan dan kebanyakan kawasan tu ada kepelbagaian burung yang cantik ya, seperti yang dalam gambar dan sebagainya. Jadi untuk rakyat Malaysia saya rasa kita memanglah ingin menonjolkan khazanah yang sedia ada. Pergilah mengembara di negara kita sendiri, kerana di luar negara kita masyhur ya, antara penggemar burung dan juga bird watchers yang di seluruh dunia, mereka nak datang melawat Malaysia. Tapi orang Malaysia kita sendiri kena tahu juga dan kena faham ya, tak kenal maka tak cinta ya. Jadi mungkinlah sebab orang mungkin kurang minat terhadap aktiviti memburung ini, mungkin beranggapan bahawa apabila pergi aktiviti memburung, kelengkapannya contohnya perlu kamera yang berteknologi tinggi untuk membidik gambar-gambar burung yang dapat dilihat itu. Jadi bagaimana kita nak hilangkan stereotip pemikiran masyarakat? Ya, memang ada ya. Jadi khususnya pada domestic tourism lah ya. Jadi kebanyakan tempat tak perlu kita ada kamera yang canggih ya. Jadi dengan handphone sendiri saya rasa cukup ya. Macam di Langkawi, di Pulau Pangkor juga burung-burung enggang datang dekat ya. Jadi tak perlu kamera yang canggih. Jadi tak perlu kamera pun kadang-kadang ya. Ada juga orang yang suka melakar. Melakar, dan ada juga pergi hanya untuk mendengar bunyian burung ya. Jadi untuk masyarakat kita dan juga untuk pasaran domestik, saya rasa cukuplah kalau ada kamera kecil pun lebih bagus. Tapi
lazimnya keluar ke kawasan ekopelancongan ini untuk menghayati alam. Dan ini adalah kalau kita lihat di visual kaca TV sekarang, inilah burung-burung yang dibidik, gambar-gambar yang dibidik di Malaysia. Jadi sepanjang pengalaman anda dan juga Encik Andrew yang cukup berpengalaman dalam aktiviti memburu ini, mungkin antara spesies-spesies yang begitu unik di Malaysia, apa dia untuk menjadi orang Malaysia jarang tengok, Encik Andrew dah tengok. Ya. Oh ya. Seperti yang ditunjuk tadi ya burung merak tadi hanya nama label dia dan nama dia endemik. Maknanya burung ini hanya boleh kita jumpa di negara kita sahaja dan di kawasan semenanjung Malaysia. Ya, jadi burung merak pungsu ni, Malaysian peacock pheasant, adalah endemik. Negara lain tak ada. Selain daripada itu ada lagi? Ada 64 spesies burung yang hanya boleh kita jumpai di negara kita, yang mengambil nama kita, Malaysian peacock pheasant, Malaysian argus, Malaysian hill partridge, ya. Jadi kesemua ini adalah khazanah negara kita sendiri. Jadi ceritakan sedikit tentang buku ni, sebab mungkin ramailah yang mungkin nak mengenali aktiviti memburung ini perlu tengok dahulu pengenalan dia. Tak kenal maka tak cinta. Ya, tak kenal maka tak cinta. Bila saya tengok buku ni, walaupun dia nipis, tapi maklumat-maklumat yang ada dalam buku ini cukup sebenarnya memberi keterujaan untuk saya pergi melihat burung itu sendiri dengan mata kasar saya. Ya. Jadi dengan usaha unit ekopelancongan dan adventure di Tourism Malaysia, mereka menghasilkan buku Malaysia Birding Paradise ini untuk memupuk semangat mencintai alam untuk domestik dan juga sebagai modul untuk pemasaran di seluruh dunia, ya. Jadi gambar-gambar ini diambil oleh kawan-kawan dan juru gambar di negara kita. Spesies ini diambil dari kawasan yang khas, jadi spesies yang kita ketengahkan untuk taman negara. Kita boleh jumpa dalam topik Pahang, ya, dan seterusnya lah. Dan buku ini juga menceritakan atau memberi fakta-fakta di mana kawasan penting untuk pergi memburung, bukan saja untuk memburung sajalah, khazanah alam yang sedia. Mengenal alam sekitar lah, ya, mengenal Malaysia. Juga sejarah, juga adat-adat setempat, juga komuniti setempat, ya. Semuanya adalah daya penarikan ataupun unik selling point lah. Dan kita fahamkan juga burung ini dia berhijrah, dia tak duduk setempat. Ada yang macam tadi kalau di Malaysia itu memang spesiesnya 64 di Malaysia. Resident. Tapi apa musim-musim yang burung daripada luar negara datang ke Malaysia contohnya? Kita bertuah kerana kita menjadi titik macam arena, ya, di Plus Highway, ya. Jadi di benua utara waktu musim salji, musim sejuk, ya, burung akan menghijrah, ya, lazimnya pada bulan Oktober, ya, September Oktober dia akan mula menghijrah selatan, ya. Dan salah satu tempat penting untuk dia berhenti untuk berehat sekitar dan sebagainya adalah semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak, ya. Mereka akan terbang selatan, berhenti sejenak untuk makan, minum, rehat dan sebagainya macam arena, ya, dan dia akan terbang ke selatan ke Indonesia dan juga ke Australia, ya. Dan pada bulan Mac, bila dah musim bunga di Kutub Utara, burung ni akan terbang balik 3,000 km, ya. Jadi ada burung yang kita boleh lihat dalam bentuk dalam keadaan tertentu. Ya. Hampir 40% burung yang kita boleh jumpa di negara kita adalah burung penghijrah. Ya. Jadi dalam musim bulan Oktober hingga bulan Mac, lebih banyaklah spesies burung di negara kita. Menarik. Ya. Kalau kita lihat juga, kalau di Malaysia itu contohnya ada pusat-pusat macam contoh di Taman Burung di Kuala Lumpur itu dalam bentuk sangkar yang besar. Apa beza dia apabila aktiviti memburung itu dilakukan dalam keadaan sangkar sebesar itu dengan keadaan secara semula jadi? Bagi sektor ekopelancongan, ianya khusus pada burung-burung liar yang kat luar tu, kerana orang datang, dia bayar pakej yang baik untuk melihat burung dalam persekitaran yang semula jadi, ya. Jadi yang itu dari segi ekopelancongan. Tetapi bagi domestik dan bagi mass tourism, kawasan fasiliti macam Taman Burung tu juga ada memberi
peluang untuk orang ramai untuk melihat sejenak ya macam mana rupa burung enggang macam yang sepatutnya di kawasan Semula Jadi. Ya. Mungkinlah di akhirnya macam mana kita nak memupuk kesedaran dan juga minat masyarakat Malaysia khususnya untuk kita tengok sendiri keindahan burung kita. Contohnya di belakang ini memang ini nak dapat capture footage begini bukan mudah. Jadi macam mana kita nak pupuk kesedaran dan juga minat kepada masyarakat Malaysia. Ya, saya rasa kena mula dari awal. Jadi di zaman persekolahan dan juga dengan bantuan Tourism Malaysia, visual dan juga buku-buku dan gambar-gambar dan seperti di laman e-media satu titik permulaan lah. Bila nampak burung yang gambar yang cantik, nampak video yang cantik macam ni, saya rasa orang ramai juga akan tertarik. Oh, betul ke benda ni ada kan? Ada tak peluang untuk melihat? Kalau nak melihat, kena pergi menjelajah. Ya, pergi melawati kawasan-kawasan yang khusus ni. Ya. Dan apabila kita pergi ke kawasan-kawasan dan juga menjelajah, dalam masa yang sama kita dapat menjana ekonomi masyarakat setempat dan juga sektor pelancongan di kawasan tersebut. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita berkongsi bagaimana keindahan Malaysia sebenarnya banyak. Salah satu sektor yang kita harus beri tumpuan adalah aktiviti memburung. Terima kasih banyak-banyak.